Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 dari kelas Bahasa Melayu Kerjaya Sains Sosial dengan kod subjek LM2023 Seksyen 16. Hari ini kumpulan kami akan melakukan perbentangan kertas kerja yang bertajuk Cadangan Pameran Islam dan Kebudayaan Melayu di Malaysia. Saya Nur Zahidah binti Muhammad Yusof akan memulakan perbentangan dengan pengenalan pameran Islam dan Kebudayaan Melayu di Malaysia. Fokus utama program ini adalah untuk mendedahkan masyarakat tentang kaitan Islam dalam kebudayaan Melayu di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, kebudayaan Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan kedatangan Islam di tanah Melayu. Projek ini dibuat bagi menjelaskan tentang hubungan Islam dan Melayu serta untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan sejarah dan Islam dalam kehidupan. Lipatan sejarah membuktikan bahawa sebelum datangnya bangsa Eropah untuk menjajah kawasan ini, masyarakat di Nusantara, khususnya anak Melayu, telah mempunyai tamadun dan kebudayaannya yang cemerlang. Walaupun begitu, kecemerlangan tersebut tidak mempunyai dasar dan asas perpaduan serta jati diri sebelum kemunculan Islam. Hal ini menyebabkan tamadun tersebut tidak mempunyai beza dengan tamadun yang lain sehingga datangnya tamadun Islam. Secara umumnya, kemunculan tamadun Islam sangat mementingkan asas jati diri dan nilai tersebut diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Melayu serta sehingga hari ini dan diperkukuhkan lagi dengan pandangan yang dikemukakan oleh seorang sarjana kebudayaan Melayu Islam iaitu Syekh Muhammad Nuqaib Al-Atas. Dr. Syekh Muhammad Nuqaib Al-Atas telah mengatakan bahawa ajaran Islam telah memperkenalkan masyarakat Melayu kepada budaya yang sebenar dengan mengetepikan fahaman tahyul dan juga mitos. Dengan ini kita dapat simpulkan bahawa kebudayaan Melayu Islam sangat berkait rapat antara satu sama lain. Pengkaji menggariskan beberapa faktor berhubung kecenderungan bangsa Melayu di Malaysia dalam memilih Islam sebagai asas pegangan kehidupan mereka. Secara mudahnya, ia adalah kerana kesucian dan kesempurnaan ajaran Islam itu sendiri yang dapat dijelaskan dengan beberapa sebab, iaitu ajaran Islam amat bersesuaian dengan psikologi dan mentaliti masyarakat Melayu yang selalu mengamalkan cara hidup yang lemah lembut dan bersifat menyeluruh, iaitu menghormati keharmonian alam. Selain itu, sifat ajaran Islam yang mudah difahami, rasional dan sesuai dengan fitrah manusia dibandingkan dengan agama lain. Dan juga cakupan agama Islam ini yang tidak bersifat perkauman yang terbatas kepada sesuatu bangsa semata-mata telah tetapi merangkumi kesemua bangsa manusia sedunia yang dibangun atas asas perpaduan iaitu ukhuwah. Asas persaudaraan ini tidak menerima sebarang pembagian kasta manusia yang mengakui semua manusia adalah sama martabatnya dan darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Seterusnya, apakah rasional pemilihan tajuk pameran ini? Ia kerana Dar Al-Hikmah Library dan juga Kelab Citra IIUM mengambil inisiatif untuk menganjurkan program pameran Islam dan Kebudayaan Melayu di Malaysia yang mana merupakan cetusan idea daripada pengaruh isu semasa iaitu Usah Mudah Tolak Haramkan Adat dan Budaya Melayu yang bertarikh 21 Februari 2019 yang membincangkan tentang kedudukan adat dan kebudayaan Melayu dalam konteks Islam perlu dibuat secara ilmiah serta toleransi sehingga tidak mudah menolak atau mengharamkan sesuatu kesenian seperti wayang kulit. Berita ini membuktikan masih ada segelintir masyarakat yang kurang memahami konsep kebudayaan dalam masyarakat Melayu. Berdasarkan permasalahan di atas, projek ini sebagai salah satu inisiatif atau solusi bagi memperkenalkan kepada masyarakat tentang kaitan kebudayaan Melayu dan juga Islam yang sebenar di Malaysia. Seterusnya beralih kita kepada objektif pameran ini. Secara umumnya objektif pameran Islam dan Kebudayaan Melayu
memperkenalkan kepada masyarakat tentang kaitan kebudayaan Melayu dan juga Islam yang sebenar di Malaysia. Secara khususnya, objektif pameran Islam dan kebudayaan Melayu ini adalah untuk memahami dengan lebih dalam kaitan kebudayaan Melayu dan juga Islam di Malaysia, juga untuk memberi pendedahan dan mengetahui bahawa Islam telah memberi impak yang besar dan sangat berkait rapat dengan kebudayaan Melayu di Malaysia. Seterusnya, ia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai Islam yang telah memberikan wajah dan inspirasi baru terhadap kebudayaan Melayu di Malaysia. Seterusnya, ia juga memberi pendedahan kepada masyarakat mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mendaulatkan Islam dan menyediakan asas kepada pembentukan kebudayaan Melayu di Malaysia. Butiran program. Program akan diadakan pada tarikh 10 hari bulan 1 2021 sehingga 12 hari bulan 1 2022. Masanya juga adalah 9 pagi sehingga 5 petang dan akan jatuh pada hari Isnin sehingga hari Rabu. Kita akan adakan program tersebut di tingkat 2 Library Darul Hikmah IIUM. Tema program ini adalah perjuangan dalam memperkasakan Islam dan kebudayaan Melayu. Bagi penyertaan pula, program kami ini sangat terbuka kepada semua masyarakat, terutamanya warga Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Jadi, semua pelajar-pelajar UIAM sangatlah digalakkan untuk menyertai program kami supaya kita sama-sama mencapai objektif yang diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin meneruskan penjelasan mengenai ahli jawatan kuasa pelaksana program dan seterusnya ahli jawatan kuasa pertandingan permainan tradisional dan kuis, dan akhir sekali ahli jawatan kuasa protokol majlis bagi melancarkan program ini. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita teruskan kepada ahli jawatan kuasa pelaksana program yang mana terdiri daripada penasihat program iaitu Dr. Nur Azizah binti Muhammad Ali dan diketuai oleh saudari Nur Aisyah binti Abu Bakar iaitu pengerusi program, dan dibantu oleh saudari Aisyatul Radiah binti Idrus yang mewakili timbalan pengurusi program, dan di bawah mereka terdapat ketua dan unit antaranya penyelaras program yang diketuai oleh saudari Fatin Atirah binti Ismail dan 2 orang di bawahnya iaitu saudari Nur Adibah binti Muhammad dan juga saudari Zabirah binti Muhammad, yang mana mereka bertanggungjawab menyelaras, merancang dan memantau semua kerja-kerja jawatan kuasa di bawah kelelaan mereka dari awal program hinggalah akhir program ini dijalankan. Seterusnya, setiausaha program yang diketuai oleh saudari Nur Zahida binti Muhammad Yusuf yang merupakan sahabat kita, dan dibantu oleh penolong setiausaha program iaitu saudari Afikah binti Mufti. Selanjutnya, bendahari program diwakili oleh saudari Fatimah binti Saiful Bailah. Kemudian terdapat juga unit pendaftaran yang diketuai oleh saudari Maryam binti Hakim dan 2 orang di bawahnya iaitu saudari Sumaya binti Ashraf dan saudari Aryani binti Muhammad, yang mana mereka ditugaskan untuk mendaftar nama-nama peserta sepanjang program ini dilaksanakan. Selanjutnya, unit sambutan dan protokol yang diketuai oleh saudari Rauhah binti Silmi dan 2 orang di bawahnya iaitu saudari Halimatul bin Mahusin dan juga saudari Majdina binti Nasir. Mereka ditugaskan untuk menyediakan prosedur menjemput tetamu khas dan jemputan, manakala unit publicity diwakili oleh saudari Nazihah binti Zamri dan juga saudari Atirah binti Anwar. Mereka ditugaskan untuk merancang hebahan bagi menarik peserta untuk menyertai program ini dan merakam video dan fotografi semasa pelaksanaan program ini.
Selanjutnya, unit pameran yang diketuai oleh saudari Hana binti Bakar dan juga dibantu oleh saudari Ain binti Farid. Mereka bertanggungjawab dalam kerja-kerja penyediaan pameran, pemasangan pameran dan pembubaran pameran. Dan akhir sekali, unit penyediaan teknikal yang diketuai oleh saudara Manan bin Abu dan dua orang di bawahnya, iaitu saudara Luqman bin Hakim dan saudara Uwais bin Mikram, ditugaskan untuk menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan semasa program dijalankan. Seterusnya, ahli jawatankuasa pertandingan permainan tradisional dan kuis terdiri daripada pengadil pertandingan diketuai oleh saudara Muhammad Ashraf bin Muhammad Yusof dan saudara Abdullah Umar bin Osman, dan dibantu oleh penolong pengadil pertandingan iaitu saudara Muhammad Madani bin Muhammad Ashraf dan juga saudara Danish Amsar bin Aziz. Seterusnya, pengurus penyelia peserta pertandingan diketuai oleh saudari Rabi'atul Adawiyah binti Abdul Razak yang dibantu oleh penolong pengurus penyelia peserta iaitu saudari Sarah binti Muhammad Zin. Selanjutnya, ketua pertandingan diketuai oleh saudari Amirah Izzati binti Omar yang dibantu oleh penolong ketua pertandingan iaitu saudara Farhan Ukasyah bin Norman. Seterusnya, AJK permainan yang diketuai oleh saudari Siti Masyidah binti Abdullah dan dua orang di bawahnya iaitu saudari Farhana binti Zulkifli dan juga saudara Adik Zafran bin Syamsul. Akhir sekali, pengurus statistik yang diketuai oleh saudara Urwah Maisarah bin Aqwa yang dibantu oleh penolong pengurus statistik iaitu saudara Ramlah binti Wan Amir. Mereka ditugaskan untuk mengumpul maklumat dan data peserta sepanjang pertandingan ini dijalankan. Seterusnya, ahli jawatankuasa protokol majlis yang mana bertanggungjawab mengurus buku program yang diketuai oleh saudari Hafsah binti Amin dan juga saudara Syahmi bin Abdul Muttalib. Mereka ditugaskan untuk menyediakan dan mengedar buku program sebelum dan semasa program dijalankan. Selanjutnya, unit cenderahati yang diketuai oleh saudara Yusuf bin Sulaiman dan dibantu oleh saudari Nik Fatim binti Ruzuki. Mereka ditugaskan untuk menyediakan keperluan-keperluan berkaitan dengan penyampaian cenderahati. Kemudian, penyambut tetamu yang diwakili oleh saudari Wawa binti Zainal dan juga saudari Hailai binti Airil. Mereka ditugaskan untuk menyambut tetamu dan para peserta sepanjang program ini berlangsung. Seterusnya, pengurusi majlis yang diwakili oleh saudara Aryan bin Abdul dan juga saudari Nafhah binti Syafi. Berikutnya, AJK keselamatan yang diketuai oleh saudara Muhammad bin Abdullah dan dua orang di bawahnya iaitu saudara Rahman bin Saiful dan juga saudara Kamarul bin Syahmi. Mereka ditugaskan untuk memastikan keselamatan dan ketenteraman peserta terjaga sepanjang program ini berjalan. Akhir sekali, AJK makanan yang diketuai oleh saudara Fikri bin Arif dan dua orang di bawahnya iaitu saudara Afnan bin Muhammad dan saudari Alia binti Syamil. Mereka ditugaskan untuk menyediakan makanan dan minuman kepada para peserta seperti roti, kuih muih dan air mineral untuk mengisi perut mereka sebelum bermulanya program. Sekian, terima kasih dan saya serahkan kepada saudari Christina untuk meneruskan pembentangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfaika Christina binti Ahmad Ramizi dengan nombor matrik 1814792. Saya akan menjelaskan tentang perkara jawatan kuasa dan skop pekerjaan. Pertama sekali, kita kena tahu bahawa perkara ini amatlah penting bagi suatu program kerana bukan sahaja untuk memastikan program berjalan dengan lancar tetapi untuk memastikan program mencapai objektif yang dikehendaki. Pertama sekali, penasihat.
Nasihat amatlah penting kerana seorang penasihat melakukan pemerhatian dan menjadi penasihat program. Bukan itu sahaja, seorang penasihat juga akan menjadi tempat yang dirujuk oleh ahli jawatan kuasa yang lain bagi mencari nasihat untuk perkara tertentu dan juga memberi kata putus. Seterusnya, pengerusi. Pengerusi juga antara orang yang penting dalam suatu program kerana pengerusi perlu menguruskan segala jenis mesyuarat dan juga mengatur mesyuarat beserta taklimat. Seterusnya, memerhati setiap jawatan kuasa bagi semua unit. Unit pula tidak terdiri daripada satu unit sahaja, tetapi terdapat unit kewangan, unit promosi, unit makanan dan lain-lain. Seterusnya, pengurusi juga perlu menguruskan maklumat dan data untuk media kerana media adalah antara platform utama bagi program ini untuk menyampaikan maklumat kepada ahli jawatan kuasa dan juga jemputan. Seterusnya, pengurusi juga perlu menelaraskan keperluan semua jawatan kuasa untuk memudahkan mereka melakukan kerja masing-masing. Seterusnya, pengurusi juga perlu memastikan program berjalan dengan lancar dan juga mencapai objektif yang dikehendaki. Okey, seperti yang diketahui ramai, setiausaha perlu menyediakan kertas kerja dan program yang dianjurkan kerana kerja perlu diluluskan oleh pihak atasan sebelum program diteruskan. Setiausaha juga perlu menyediakan surat-surat yang berkaitan dengan program dan juga membuat laporan program seperti yang telah dianjurkan. Hal ini bermakna pada akhir program nanti setiausaha perlu melaporkan perkara baik maupun perkara buruk dan segala jenis setiap perkara dengan teliti untuk diberi kepada pihak atasan agar mereka tahu dan juga kepada pihak yang lain dapat memperbaiki apa yang betul. Seterusnya, bendahari pula. Seorang bendahari perlu membuat anggaran pembelanjaan program kerana setiap program akan diberi kewangan yang terhad dan perlu dibelanja dengan sewajarnya dan berhemah. Kemudian, seorang bendahari juga perlu menyediakan laporan soal pembelanjaan program. Hal ini penting kerana kita perlu tahu saldo duit kita pergi ke mana dan agar tidak dibelanja dengan apa yang tidak patut. Maksudnya tidak digunakan tentang atas perkara yang tidak patut. Kemudian, jawatan perasmian pula. Jawatan perasmian amatlah penting kerana untuk menentukan juruacara ataupun MC untuk program kerana tanpa juruacara program tidak dapat berjalan dengan lancar. Seterusnya, jawatan perasmian juga menentukan pembaca doa semasa program dan juga menyediakan teks untuk juruacara dan pembacaan doa. Seterusnya, jawatan kuasa perasmian juga perlu menyediakan teks ucapan aduan ataupun pembuka dengan ucapan perasmian atau perasmian agar majlis lebih formal dengan menyusun atau aktiviti sepanjang perasmian seperti pengurusan gimik perasmian dan mengadakan percubaan atau ratai bagi majlis perasmian agar majlis perasmian berjalan dengan lancar dan dapat diperbaiki apa yang patut diperbaiki. Dan akhir sekali, jawatan kuasa jemputan dan protokol juga amat penting dalam program ini kerana jawatan kuasa jemputan dan protokol perlu menyediakan senarai jemputan, mengedarkan surat kad jemputan dan membuat tindakan susulan agar semua jemputan dan jawatan dapat maklumat yang sama dan jelas. Seterusnya, jawatan kuasa jemputan dan protokol perlu mengenal pasti VIP dan juga jemputan yang lain kerana VIP amatlah penting disambut dan diiringi ke tempat duduk masing-masing. Dan juga akhir sekali, jawatan kuasa jemputan dan protokol perlu mengedarkan buku program kepada tetamu jemputan agar semua tetamu dapat mengetahui tentang tentatif program yang lebih jelas supaya program berjalan dengan lancar bukan sahaja dari pihak yang menganjurkan program tetapi juga daripada pihak tetamu-tetamu dan jemputan yang lain juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan dengan membicarakan tentang tentatif program ini. Sebelum itu, nama saya Nur Aisyah binti Abu Bakar. Seperti sedia maklum bahawa program kita akan berlangsung selama 3 hari, iaitu bermula pada 10 Januari hingga 12 Januari 2022.
Pada hari pertama program iaitu pada 10 Januari, program kita akan bermula pada 8.30 pagi yang mana ahli jawatan kuasa bertugas akan membuat pemeriksaan terakhir untuk segala kelengkapan pameran dan majlis perasmian program. Selain itu, pembukaan gerai-gerai jualan yang akan dibuka sepanjang program ini berlangsung. Antara gerai yang akan dibuka adalah seperti gerai Hot dan gerai Cenderamata yang akan dibuka di sekitar tempat kejadian. Manakala gerai makanan dan minuman akan dibuka di luar kawasan pameran bagi mengekalkan kebersihan di kawasan tersebut. Pada waktu ini juga kita akan menunggu kedatangan tetamu yang akan disambut oleh unit protokol. Seterusnya, majlis perasmian dan pembukaan program akan berlangsung tepat pada pukul 9 pagi yang akan dimulai dengan bacaan doa dan diteruskan dengan ucapan oleh pengurusi program dan ucapan perasmian yang akan disampaikan oleh Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Kamal Hassan. Setelah itu, majlis perasmian dan pembukaan program ditamatkan dengan adanya acara simbolik perasmian iaitu memotong reben dan penyampaian cenderamata kepada perasmi program. Sebaik sahaja majlis perasmian ini tamat, maka pameran Islam dan kebudayaan Melayu di Malaysia bermula dan dirasmi oleh tetamu jemputan kita. Seterusnya, unit protokol akan membawa VIP ke Dewan Jamuan untuk menikmati makan yang disediakan oleh unit yang bertugas. Sementara itu, untuk makluman, kita akan mengadakan sesi cabutan bertuah pada setiap petang sepanjang program ini berlangsung, iaitu pada pukul 3 petang. Dan penyampaian hadiah kepada pemenang juga akan disampaikan pada hari tersebut. Pameran Islam dan Kebudayaan Melayu akan bersurai tepat pada pukul jam 5 petang. Untuk keesokan harinya iaitu pada 11 Januari 2022, pameran Islam dan Kebudayaan Melayu akan bermula tepat pada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Di samping berlangsungnya pameran, pada hari tersebut juga kita akan mengadakan beberapa aktiviti yang akan bermula pada 10 pagi. Antara aktiviti yang dicadangkan adalah pertandingan permainan tradisional masyarakat Melayu seperti permainan congkak, batu seremban, gasing dan guli. Pertandingan ini dibuka untuk semua kategori, sama ada pelajar maupun kaki tangan IIUM. Untuk permainan gasing dan guli, kita akan menyediakan tempat khas dan sesuai bagi permainan tersebut. Manakala anggaran masa yang diperuntukkan untuk permainan tradisional ini adalah selama 1 jam setengah. Manakala pada pukul 11.30 pagi pula kita akan mengadakan tayangan video Islam dan kebudayaan Melayu yang menggambarkan serba sedikit tentang Islam dan kebudayaan Melayu. Seterusnya, pada sebelah petang pula iaitu pada pukul 3 petang, program ini diteruskan dengan acara cabutan bertuah sesi kedua dan penyampaian hadiah kepada pemenang. Pameran Islam dan Kebudayaan Melayu di Malaysia akan bersurai pada pukul 5 petang. Seperti yang dicadangkan, 12 Januari 2022 adalah hari terakhir bagi program pameran Islam dan Kebudayaan Melayu di Malaysia. Pameran ini bermula pada 9 pagi hingga 5 petang dan pada hari tersebut juga akan diadakan beberapa aktiviti yang bermula pada 10 pagi. Antara aktiviti yang dicadangkan adalah pertama,
tayangan video dan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hariri Muhammad Daud bertajuk Pengaruh Islam dalam Kebudayaan Melayu. Selepas itu juga diadakan pertandingan kuis yang mana kita akan menggunakan platform Kahoot dan atau juga kuis. Manakala bagi sesi petang pada pukul 3 petang diadakan majlis penutup yang ringkas bagi program pameran Islam dan Kebudayaan Melayu di Malaysia. Dan diteruskan juga dengan acara cabutan bertuah sesi ketiga serta penyampaian hadiah kepada pemenang. Program ini tamat dan akan bersore pada pukul 5 petang. Sekian sahaja dari saya untuk bahagian tentatif program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani binti Muhammad Asri. Nombor matrik 1712204. Hari ini saya akan membentangkan anggaran perbelanjaan bagi pameran Islam dan Kebudayaan Melayu di Malaysia. Yang pertama ialah jangkaan pendapatan. Terdapat 4 pihak yang akan menaja dalam program ini. Antaranya Muzium Kesenian Islam Malaysia, yang kedua Perpustakaan Negara, Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan yang terakhir Perpustakaan Rakyat Gombak Sendirian Berhad. Bagi Muzium Kesenian Islam Malaysia, dianggarkan sejumlah RM1,250 dan mereka akan menaja dalam bentuk peralatan. Seterusnya Perpustakaan Negara RM1,200 dan mereka akan menaja dari segi wang tunai dan juga peralatan. Seterusnya ialah Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Mereka akan menaja sebanyak RM660 dalam bentuk tunai. Dan yang terakhir ialah Perpustakaan Rakyat Gombak Sendirian Berhad dan mereka akan menaja sebanyak RM500 dalam bentuk peralatan. Jadi jumlah tajaan adalah sebanyak RM3,610. Seterusnya, kos perbelanjaan bagi program ini dianggarkan sejumlah RM3,073. Antara keperluan yang diperlukan, yang pertama, gantung 2x5 dan tripod. Gegantung 2x5 dan tripod ini digunakan untuk mempamerkan segala maklumat yang berkaitan dengan pameran. Yang kedua ialah gegantung besar. Yang ketiga ialah risalah program. Gantung dan juga risalah program ini adalah bertujuan untuk memberi maklumat berkaitan visi, misi dan berkaitan dengan pameran. Seterusnya ialah khemah. Yang kelima ialah kerusi. Yang keenam ialah kipas. Dan ketujuh ialah peralatan permainan congkak, gasing, batu seremban dan guli. Peralatan permainan seperti congkak, gasing, batu seremban dan guli diperlukan untuk pertandingan semasa program tersebut dijalankan. Seterusnya adalah projektor dan skrin projektor. Projektor dan skrin projektor digunakan adalah untuk mempamerkan segala maklumat yang diperlukan semasa sesi ceramah dijalankan. Seterusnya adalah yuran penceramah. Yang ke-11 ialah PA system. Yang ke-12 ialah gimmick pelancaran. Yang ke-13 ialah cenderamata dan hadiah utama. Cenderamata dan hadiah utama ini akan diberikan kepada pengunjung dan juga peserta bagi permainan congkak, gasing, batu seremban dan guli serta kuis. Yang terakhir ialah jamuan kepada tetamu VIP iaitu sebanyak 10 orang. Bagi tetamu VIP dianggarkan RM10 setiap seorang. Jadi jumlah keseluruhan bagi kos perbelanjaan dalam program ini adalah sebanyak RM3,073. Sekian, terima kasih. Akhir kata, program yang dicadangkan ini merupakan sebahagian daripada salah satu cara bagi mencapai objektif yang telah dibentangkan bagi memperkenalkan kepada masyarakat tentang kaitan kebudayaan Melayu dan juga Islam yang sebenar di Malaysia. Kami amat berharap agar program seperti ini dapat membantu masyarakat, terutamanya warga Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, dapat mengetahui bahawa Islam telah memberi impak yang besar dan sangat berkait rapat dengan kebudayaan Melayu di Malaysia, serta menyatakan kepada pelajar
mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mendaulatkan Islam dan menyediakan asas kepada pembentukan kebudayaan Melayu di Malaysia. Selain itu, amat diharapkan program ini dapat mengelakkan salah faham mengenai hubungan kebudayaan antara Islam dan Melayu di Malaysia khususnya. Oleh itu, Kelab Citra dan Dar Al-Hikmah Perpustakaan UIAM amat berbesar hati jika program ini dapat diluluskan dan diterima baik oleh pihak atasan. Segala kecacatan amatlah kami sesali. Kami sudahi pembentangan ini dengan salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.